Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, bertemu lagi kita insya-Allah. Alhamdulillah di pagi ini bersama kita dalam program Asah Minda. Dalam program Asah Minda yang kita jadualkan setiap pagi insya-Allah pukul 6.30 pagi lepas subuh sehingga pukul 7 pagi. Setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat. Okey, saya live dalam My Life Rosa HQ FB page dan juga di dalam TikTok My Life Rosa HQ. So apa khabar anda semua pagi ni? Pagi ni pagi Isnin. So hari ni anak-anak kita dah mulakan persekolahan mereka. So seminggu lepas mereka bercuti. Mungkin ramai daripada kita yang mengambil peluang balik kampung, yang mungkin ramai di antara kita yang mengambil peluang pergi bercuti. Tetapi hari ni anak-anak kita dah mulakan persekolahan mereka. So tahniah. So semalam saya juga berkesempatan hantar anak saya balik ke asrama di Ampang dan juga di Rembau. Saya ada 2 orang anak yang masih bersekolah, yang mereka tinggal di asrama. Saya hantar mereka, seorang di Ampang, seorang di Rembau. Okey, so bagaimana dengan anda? Aktiviti anda hujung minggu baru-baru ni? Okey, apa juga yang anda lakukan? InsyaAllah saya doakan anda terus sihat InsyaAllah bersama keluarga. So hari ni kita nak teruskan lagi bicara kita tentang perkara-perkara yang dekat dengan kita. Kita nak asah minda kita. Kerana kita berada dalam program asah minda, yang mana yang saya katakan minda kita perlu diasah setiap hari. Kita nak terus tajamkan minda kita. Kita nak pastikan bahawa kita nak mantapkan langkah kita untuk kita terus bina kejayaan dalam hidup kita insya-Allah. Terutama bagaimana untuk kita lonjakkan ekonomi kita. Okey. So alhamdulillah minggu lepas kita telah banyak berbincang tentang perkara-perkara bagaimana sebenarnya kita nak pastikan bahawa perniagaan kita berada dalam landasan yang betul. Minggu lepas saya kongsikan dengan anda bagaimana sebenarnya kita nak pastikan bahawa kita kena tahu bagaimana kita nak memilih perniagaan. Pastinya kita nak cari perniagaan yang kita nampak di situ ada peluang. Ada peluang yang mana kita lihat ramai orang mungkin menghadapi masalah tersebut. Jadi kita nak offer. Kita nak offer mungkin perkhidmatan kita, mungkin barangan kita, produk kita, supaya masyarakat yang ada di sekitar kita tu dapat menikmatinya. Begitu juga minggu lepas saya ceritakan dengan anda, kita juga boleh sebenarnya mulakan perniagaan kita dengan kita bina peluang kita sendiri, yang cipta peluang yang ada. Bukan sahaja kita melihat peluang yang dah memang tersedia, tetapi kita juga boleh cipta peluang itu. So itu sebenarnya apa yang saya kongsikan dengan anda minggu lepas. Dan saya juga kongsikan dengan anda betapa sebenarnya kita hari ini kena rasa dekat. Kita nak membudayakan masyarakat kita supaya mereka merasa dekat dengan perniagaan dan tidak merasa janggal. Kita tak nak masyarakat kita merasa janggal dengan perniagaan, menyebabkan mereka takut nak memulakan perniagaan. Sebab itu hari ini insya-Allah topik kita nak bina bisnes kita. Kita nak mulakan, kita nak cipta langkah kita untuk kita mulakan bagaimana kita nak bina bisnes kita. So kita dah tahu dah. Saya dah kongsikan dengan anda beberapa tips bagaimana kita nak memilih apakah perniagaan yang patut kita mulakan. Jadi hari ini kita nak terus bagaimana sebenarnya kita nak bina perniagaan kita. Pastinya yang pertama kita kena pastikan bahawa kita kena tanamkan mindset kita, bahawa kita sebenarnya boleh. Itu penting. Kita nak pastikan bahawa mindset kita ni betul. Kita tak nak berada dalam mindset yang celaru, mindset yang confused, yang kita sendiri tak pasti. Kita tak nak begitu. Sebab itulah sebenarnya yang pertama yang akan memacu kita. Kalau mindset kita dah tak betul,
mindset kita sendiri dah kita tak setting dengan betul, macam mana kita nak harap mindset kita ni boleh memacu kita dalam perniagaan kita nanti. Sebab itu, kita kena betulkan mindset kita dulu. Kita kena yakin bahawa kita sebenarnya boleh sebenarnya mulakan perniagaan kita. Okey. So bagaimana caranya? Pastinya kita kena buang dulu apa juga yang menjadi halangan kita. Apa juga yang menjadi kita panggil roadblock kepada kita sebelum ini, kita nak buang dulu. Kita kena singkirkan dulu. Terutama yang melibatkan keyakinan. Kita kena singkirkan dulu. Kita nak buang bisikan-bisikan yang boleh merosakkan kita. Bisikan-bisikan yang selalu je mengecilkan kemampuan kita. Kita kena buang dulu. Dan kita juga kena buang apa juga yang selama hari ini menjadi tahyul kepada kita. Contoh, kita bukan dari darah daging peniaga konon-kononnya. Kita bukan ada DNA seorang peniaga. So, benda-benda ni semua kita kena buang. Tahyul-tahyul dalam diri kita yang selama hari ini membelenggu kita. Okey. Keduanya kita kena pastikan bahawa kalau kita nak mulakan, kita nak bina perniagaan, pastinya kita kena tengok apa yang sebenarnya menjadi kepakaran kita. Kita boleh apa yang ada kelebihan kepada kita. Yang kita boleh offer kepada orang lain. Kan? Contoh mungkin kita ada ramuan resepi turun-temurun. Yang dah selama hari kita makan memang meleleh. Jadi mungkin itu kepakaran kita. Jadi mungkin yang itu kita nak mulakan dulu dalam perniagaan kita. Okey. Kita kena sentiasa melihat yang dekat dengan kita. Kita jangan melihat yang jauh. Kita jangan sibuk kita nak cipta sesuatu yang jauh dengan kita. Kita mesti mulakan dengan apa yang ada dekat dengan kita. Yang ketiganya pasti kita kena mencongak-congak antara peluang dan risiko. Kita kena melihat apakah peluang lebih tinggi ataupun risikonya lebih tinggi. Kita kena menilai. Kita kena bijak menilai. Kita tak nak bila kita terjebak dalam perniagaan tadi, sebenarnya risikonya lebih tinggi berbanding dengan pulangannya. Jadi itu akan mengakibatkan bahawa kita akan tewas nanti. Jadi pastinya kita kena bijak mencongak dulu. So pastinya benda itu, kalau contoh, kita tak boleh ambil sesuatu perkara yang kita sendiri tak pasti. Kita nak mulakan perniagaan yang kita sendiri tak pasti. Kita tak tahu daripada sudut permintaan orang ramai. Kita tak tahu daripada sudut apakah kita panggil maintenance yang kita kena buat. Maintenance yang kita kena lakukan dalam tempoh perniagaan itu. Ataupun apakah kita panggil juga mungkin feedback ataupun tuntutan yang negatif yang banyak dalam perniagaan itu. Jadi bila kita nak pilih, kita kena pastikan, kita kena tahu daripada sudut peluang ataupun kita punya imbuhan berbanding dengan risiko. Kalau imbuhan kita lebih tinggi daripada risiko, kita boleh ambil. Tetapi kalau risikonya lebih tinggi daripada peluang, kita kena tengok dulu. Bukan kata tak boleh buat, tapi kita kena tengok dulu. Mungkin kita kena nilai dulu risiko-risiko itu. Itu. Dan yang keempatnya, pastinya kalau kita nak memilih perniagaan juga, kita kena pastikan bahawa kita kenal pasti, kita panggil market segmentnya, pasarannya. Kita kena pastikan bahawa perniagaan yang kita nak bina ni ada pasaran di luar sana. Dan berapa besar pasaran itu. Siapa sebenarnya yang terlibat dengan pasaran kita nanti. So, semua ini kita kena pastikan. Kita kena tahu. Kita tak boleh kita kata kita buat hanya sekadar dalam pandangan kita sahaja. Ataupun dalam lingkungan kita sahaja. Kita tak boleh. Jadi kita kena tahu lebih besar. Kita kena fokus jauh ke depan.
Okey. Dan yang terbaiknya dalam perniagaan ini, kalau kita nak mulakan perniagaan, kita mulakanlah perniagaan yang dah memang ada. Itu yang paling mudah sebenarnya. Kita mulakan perniagaan yang dah ada tracknya. Yang memang dah ada pasarannya. Yang memang orang dah banner, kita panggil market segmentnya. Itu yang paling mudah dalam perniagaan. Contohnya, kita menceburi perniagaan bersandarkan kepada produk-produk yang dah ada di pasaran. Produk-produk yang dah ada di pasaran. Terutama produk-produk yang dah memang dikenali. Yang mana mungkin foundernya dah buat iklan dah. Itu yang paling mudah. Okey. So hari ini sebenarnya saya nak mengajak anda semua untuk kita mulakan, kita nak banner bisnes kita. Kalau kita kurang modal, kalau kita kurang ilmu, kalau kita buntu tak tahu nak buat apa, ataupun kita masih lagi dalam keadaan yang orang kata mencari-cari. So saya nak ajak anda semua untuk mulakan perniagaan dengan menjadi ejen kepada mana-mana produk. Itu yang paling mudah sebenarnya. Anda mulakan perniagaan bersandarkan kepada perniagaan yang dah ada. Kenapa saya panggil begitu? Kenapa yang saya nak ajak anda mulakan perniagaan sebegitu? Sebenarnya itulah sebenarnya permulaan kepada saya sendiri. Saya mulakan perniagaan dulu pun sebenarnya antaranya ialah saya sendiri menjadi ejen, menjadi stokis. Sebab apa? Sebab track ataupun landasan telah pun dibina. So syarikat itu telah pun bina track dia, telah pun bina landasannya. Jadi kita cuma masuk, berada dalam sistem yang ada, dan kita bawa diri kita semaksimal yang mungkin dalam landasan ataupun sistem yang dah ada. Itu yang terbaik. Tetapi kalau kita hanya masuk sekadar menjadi pemerhati, ataupun kita join hanya sekadar untuk melepaskan batuk di tangga, ataupun sekadar untuk menghabiskan masa lapang sahaja, maka ianya tak akan ke mana-mana. Percaya cakap saya. Kenapa kita memerlu? Kenapa kita panggil jalan yang paling mudah kita nak bina perniagaan kita melalui bila mana kita jadi ejen dan stokis ini? Sebenarnya ialah kerana pertamanya kita dah tak perlu fikir pasal produk. Kita dah tak perlu risau pasal produk. Bagaimana produk itu, apa kajian yang kita nak buat, apakah clinical data yang ada dan sebagainya. Kita dah tak perlu nak fikir dah. Bagaimana nak prosesnya, apakah raw materialnya, kita dah tak perlu fikir dah. Sebab produk tu dah memang ada. Keduanya kita dah tak perlu dah nak bimbang pasal branding. Kita dah tak fikir dah pasal branding. Macam mana kita nak buat marketing on the branding, kita dah tak perlu fikir. Sebab insya-Allah company itu telah pun buat. Mereka telah pun buat branding produk dia. Jadi kita dah tak perlu risau dah. Sebab kos untuk branding sebenarnya dalam marketing sangat tinggi. Itu yang saya boleh katakan. Sangat tinggi. Dia bukan calang-calang kos. Sebab untuk kita mengangkat satu-satu produk, nama satu-satu produk, ianya memerlukan kos yang tinggi. Okey. Ketiganya, kita dah tak risau pasal macam mana kita nak jalankan perniagaan itu. Contoh kita nak mulakan daripada mana, kita dah tak perlu bimbang. Sebab ianya telah diaturkan. Satu persatu ianya telah diaturkan. Kan? Sistemnya telah diaturkan. Maknanya dalam perniagaan tadi semuanya telah disusun atur dengan cantik. Jadi kita masuk, kita just berada dalam sistem itu. Okey, yang keempatnya pastinya kita dah tak perlu bimbang pasal cost overhead.
Kita dah tak perlu bimbang pasal cost overhead. Kerana bila kita jadi agent dan stokis sebenarnya, atau jadi dropship sekalipun, kita dah tak bimbang pasal overhead, cost overhead kita. Dalam running business, salah satu lagi cost yang tinggi ialah cost overhead. Kita kena ada staff yang cukup. Mungkin kita kena ada bangunan, kita kena sewa ataupun beli. Of course kita kena ada utilities, elektrik ke, airnya, internet dan sebagainya. So semua ini adalah cost overhead. So cost overhead yang paling tinggi ialah cost manpower. Kalau kita buat kilang contohnya, mungkin kita nak kena ada operator kilang yang cukup, kerja kilang yang cukup sebab kita nak keluarkan produk. Kemudian mungkin kita kena ada pengurusan di office, kita kena ada admin, ada account. Kemudian kita kena ada bahagian operation, kemudian kita kena ada bahagian marketingnya. So banyak sebenarnya overhead, cost overhead yang kita kena tanggung. Okey, jadi kalau kita sebagai ejen dan stokis, kita dah tak perlu fikir dah berkenaan dengan cost overhead. So seterusnya kita juga dah boleh, kita panggil elakkan diri kita daripada terlibat dengan contohnya servis. Servis maksudnya servis dari sudut penghantaran. Kita dah tak perlu terlibat dengan penghantaran, posting dan sebagainya, sebab telah diuruskan oleh syarikat. Kalau tak, mungkin kita yang kena terlibat dengan posting. Jadi kalau kita jalankan perniagaan yang dah ada dah, semuanya dah terletak dah, kita dah tak perlu bimbang lagi, kita dah tak perlu fikirkan lagi. Cuma kita kena bijak bagaimana untuk buat kira-kira, atur strategi untuk kita mungkin dapat kita punya commission kita. Kita dapat kita punya bahagian kita, profit kita. Malahan profit yang kita dapat mungkin dah bersih sepenuhnya, dah almost bersih, net profit. Sebaliknya kalau kita menjadi pengusaha, mungkin kita, apa yang kita dapat belum bersih lagi, kita kena tolak pelbagai kos lagi. Itu bezanya. Jadi saya nak mengajak anda semua hari ini, jangan bimbang untuk kita mulakan langkah kita dalam perniagaan. So kita pilih sahaja. Banyak hari ini tawaran-tawaran daripada pelbagai syarikat untuk kita mulakan perniagaan kita. Hatta untuk syarikat saya sendiri, syarikat di My Life Industry, mana yang saya dah maklumkan kepada anda, kami daripada My Life Roselle. My Life Roselle merupakan syarikat pengeluar produk makanan dan minuman yang berasaskan Roselle. Okey, ini antara produk kami. Ini adalah cordial yang saya katakan saya dah buat setiap hari. Saya jadikan minuman saya setiap hari, insya-Allah. Bismillah. Yang pure 100% Roselle. InsyaAllah itu sangat tinggi, dengan sangat kaya dengan khasiatnya, tinggi dengan vitamin C nya, 10 kali ganda daripada buah orange. Kita ada juga produk IQ Booster untuk anak-anak ready to drink. Dan yang terbaru kami keluarkan khusus untuk wanita, kami olahkan Roselle bersama dengan lemon, manjakani, biji anggur, guarana, serapat. Antara herba-herba terpilih yang kami olah bersama dengan Roselle, yang kami hasilkan beauty gel khusus untuk wanita. Wanita yang nak cantik, wanita yang nak sihat, nak nikmat, inilah produknya. Dia boleh melembabkan kulit, dia boleh mencantikkan kulit, melambatkan proses penuaan, dia boleh membantu untuk wanita, dalaman wanita dan sebagainya. So ini antara produk yang kami hasilkan, yang juga kami tawarkan kepada anda untuk mulakan perniagaan, untuk anda sertai kami
sebagai agent, stokis ataupun sebagai dropship untuk anda mulakan perniagaan anda. Kerana kami insya-Allah akan bimbing anda. Semua ni yang saya dah beritahu kepada anda. Salah satu perkara penting bila mana kita nak mulakan perniagaan ialah kita mesti kena cari seorang yang boleh bimbing kita. So insya-Allah kami sediakan khidmat itu untuk anda. Dan yang pastinya insya-Allah kita akan berada dalam satu sistem yang anda pasti berbaloi. Kerana kami sediakan profit yang tinggi untuk anda. Anda tak perlu bimbang. Walaupun anda tak keluarkan modal, anda tak perlu bimbang sebab anda akan dapat profit yang tinggi yang kami sediakan untuk anda. Sebab kami nak sama-sama berkongsi dengan masyarakat insya-Allah bagi kita sama-sama yang belum ada perniagaan untuk memulakan perniagaan. Sebab panjang penceritaan saya selama hari ini, saya banyak bercerita bagaimana kita nak mulakan perniagaan. Bagaimana kita nak pastikan bahawa kita boleh lonjakkan ekonomi kita. Jadi pastinya saya juga menyediakan platform untuk anda. Saya bukan bercakap sahaja dari sudut teorinya, tapi saya juga menyediakan platform untuk anda. Untuk anda boleh buktikan, untuk anda boleh mulakan perniagaan anda. Okey, so saya kira jelas perkongsian saya pada pagi ini. Saya harap insya-Allah saya harap kita dah masuk pukul 7 dah sebenarnya. Okey, so saya harap jelas dan yang paling penting, mulakan tindakan anda. Kerana orang yang berjaya ialah orang yang mulakan tindakan. Kita akan kekal berada di tahap kita bila kita tidak bertindak. Bila kita tidak bertindak, maka kita akan kekal berada di tahap kita itu. Jadi bagaimana kita nak lonjakkan? Langkah pertama, kita kena mulakan tindakan. Jangan terus mengikat diri anda, tapi bebaskan diri anda untuk mulakan tindakan insya-Allah. Bila anda mulakan tindakan, barulah tindakan susulan kemudian akan datang lagi. Kita boleh terus insya-Allah bergerak dan akhirnya boleh loncakkan ekonomi kita. Okey, so insya-Allah kita bertemu lagi besok insya-Allah. Kalau panjangkan umur, kita bertemu lagi besok dan kita akan teruskan bual bicara kita ini dan kita akan kupas satu persatu supaya kita nampak, supaya kita minda kita lebih cerah. Jadi insya-Allah kita boleh mulakan langkah kita untuk kita loncakkan ekonomi kita. Sekian daripada saya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.